Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in Alhamdulillah. progress. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam ni kita sambung lagi siri tadabbur kita, yang kita dah masuk dalam siri yang kelima, dan kita telah 20 ayat kita telah bincangkan ataupun telah kita kupas bersama, dan pada malam ini insya-Allah kita akan sambung lagi pada ayat 21 insya-Allah. Sebelum itu saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada semua hadirin hadirat yang bersama dengan kita malam ini di Zoom, di live IG, di Facebook, yang pelbagai channel. InsyaAllah moga-moga muhadarah kita pada malam ini memberikan kita manfaat bersama insyaAllah. Kita akan cuba untuk nak mentadabburi ayat-ayat Quran dan some hikmah-hikmah yang terkandung di dalam ayat tersebut. InsyaAllah moga-moga dapat menambah ilmu kita bersama dan juga dapat membuatkan diri kita ni bermuhasabah, insya-Allah menjadikan kita seorang hamba yang lebih memahami kalamullah. Baik, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakum u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kata, wahai manusia. Maksudnya Allah Azza wa Jalla menyeru kepada semua jenis manusia, sama ada orang yang beriman ataupun orang yang tak beriman. Allah kata, wahai sekalian manusia yang wujud ketika itu, especially pada zaman Nabi SAW ketika diturunkan wahyu. Begitu juga khitab ataupun interaksi Allah ni juga, mesej daripada Allah ni juga ditujukan kepada mereka yang datang selepas daripada dia. Disebabkan interaction ataupun arahan daripada Allah ini, dia adalah satu arahan yang menepati ataupun yang ditujukan kepada semua generasi, tidak terhad kepada generasi pada zaman Nabi SAW. Kerana Allah yang menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran dan Allah telah berjanji ataupun menjamin untuk nak memelihara Al-Quran. Pada setiap generasi Allah akan menjaga ketulinan, keaslian dia. Jadi bila Allah kata ya ayuhan nas, sebagai satu panggilan supaya kita semua alert dengan panggilan daripada Tuhan yang Maha Esa. Allah kata apa? U'budu rabbakum. U'budu rabbakum, maksudnya sembahlah Tuhanmu ataupun taatlah Tuhanmu dengan mentauhidkannya, dengan melazimi agamanya, dengan memenuhi syariatnya, dengan tunduk patuh berserah diri kepada segala perintahnya. Kerana apa? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kerana dialah Tuhan, dialah Rabb kamu, pentadbir kamu, pemilik kamu, Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. So Allah sebut dalam ayat ini, bila Allah turun kata perintah, dan Allah juga sertakan dengan reason kenapa. Jadi daripada sini juga kita boleh ambil satu pengajaran. Bila kita minta ataupun kita mengeluarkan satu perintah kepada sesiapa sahaja, if possible adalah kita juga bagi justifikasi, supaya kadang-kadang seterusnya arahan ni kadang orang-orang tak boleh nak faham. Dia kata, kenapa pula aku kena buat macam ni? Dia tak faham. So bila Allah kata sembahlah aku, sembahlah Tuhanmu ini, kerana apa? Kerana aku adalah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu, yang telah mengurniakan segala asbab yang membuatkan kamu sedang menikmati kehidupan kamu kini. Hanya aku, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah kata u'budu, kata Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih, Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Ibadah ni, bila kita kata ibadah, apa maksud ibadah? Ibadah ni adalah, dia punya definisi adalah semua apa-apa perkara yang Allah suka dan Allah redha. Termasuk dalam perkara ini, bila Allah kata u'budu rabbakum, ibadah yang paling utama yang akan menentukan segala bentuk ibadah kita sama ada diterima ataupun tidak adalah tauhid kepada Allah. Sama ada adakah tauhid kita ini telus, adakah tauhid kita kepada Allah ini
jujur, betul mengikut landasannya ataupun mengikut syariatnya, ataupun kita ada melencong di sana sini. Dan ibadah juga adalah sejenis ketaatan. U'budu rabbakum. Rabb ini sama ada kita nak terjemahkan dia sebagai Tuhan, ataupun kita nak kata dia sebagai satu empunya ataupun pemilik, itu semua menepati maksud di sisi bahasa. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, iaitu Tuhanlah, Allah lah yang telah mengadakan kamu, yang telah menciptakan kamu. Bukan hanya kamu sahaja, tetapi generasi insan-insan, ribuan manusia sebelum kamu lagi. Siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang menciptakan kamu? Hanya Allah semata-mata, tiada sekutu baginya. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan la'allakum ini dalam bahasa Arab, la'alla ni maksud dia adalah litaraji wal itma'. Maksudnya adalah satu pengharapan. Moga-moga kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi mesej kepada kita supaya kita tak seharusnya macam kata apa, ghurur ni kita perasan diri kita sudah cukup hebat dengan ibadah kita. Kita mungkin merasakan ibadah kita ni sudah banyak, sudah betul. Tetapi bila Allah kata la'allakum tattaqun, dengan harapan, maksudnya bila kita beribadah kepada Allah apa pun, jangan kita terlalu overconfident, seolah-olah kita ni rasa macam kitalah yang terbaik. Orang lain tak berusaha seperti kita, orang lain tak buat kebaikan seperti kita. La'allakum, dengan harapan, moga-moga, sebagaimana yang Allah sebut dalam suratul Isra, wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna azabah. Bila kita ada satu pengharapan, dan dia akan automatically akan disertai dengan sifat khauf. Sifat khauf ni adalah sifat yang kita rasa bimbang. Bila benda yang kita sangat mengharap, kita risau kalau tak dapat, kita risau kalau kita kehilangan. Contoh, kita sangat mengharap untuk nak dapat satu projek. Kan kita bimbang kalau kita tak dapat projek itu. Ataupun kita risau kalau kata kita tak dapat projek itu, mungkin akan ada implikasi kepada syarikat, akan ada benda-benda negatif dan sebagainya. Kerana itu al-khawf wal-raja, satu elemen yang sangat penting di dalam ibadah. Satu pengharapan, dan pada masa sama perlu ada perasaan bimbang. Sebab itu dalam surah Isra bila Allah kata wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna azabah, iaitu mereka yang mengharapkan rahmat daripada Allah tetapi pada masa yang sama mereka bimbang dengan azab Allah. Dan bila Allah kata la'allakum tattaqun dan disenambung dicantumkan dengan arahan u'budu, ibadah tauhid itu, maka kita dapat faham bahawa taqwa ini adalah level yang tertinggi di dalam beribadah kepada Allah. Dan especially bila kita ingat balik dalam ayat yang kedua, bila Allah kata Al-Quran ini ditujukan kepada siapa? Al-Quran ini akan memberi manfaat kepada siapa? Hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Means takwa ini adalah something special. Daripada permulaan surah Al-Baqarah, Allah dah hint tentang orang yang bertakwa. Dalam ayat 21, iaitu ayat yang pertama perintah di dalam Al-Quran. Okay, daripada kalau kita buka surah Al-Fatihah ayat 1, 2, 3, Al-Baqarah sampailah ayat ke-21 ini adalah ayat yang pertama sekali yang mengandungi perintah di dalam Al-Quran. Apa perintah yang pertama? Allah kata, sembahlah Tuhanmu. Perintah yang pertama adalah tauhid. Dan darjat yang tertinggi daripada kalangan ahli tauhid adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah someone yang more special di dalam Islam. Tak semua orang yang Muslim itu muttaqin, bertakwa. Bertakwa ni satu sifat yang diambil kalimah takwa ni daripada wiqayah. Wiqayah dalam bahasa Arab maksudnya penghalang. It means orang yang bertakwa ni always dia akan merasakan diri dia, antara diri dia dengan maksiat, antara diri dia dengan api neraka ada satu benteng yang menghalang.
Jadi kita rasa macam bila nak buat satu-satu maksiat, bila terasa macam nak tergelincir, tiba-tiba kita datang perasaan bimbang, datang perasaan takut yang membuatkan kita tak jadi ataupun kita menarik diri tak jadi untuk kita nak buat maksiat tersebut. Okey. Kemudian kita tengok bila perintah yang pertama Allah dah sebut, Allah perintahkan kepada kita, maka di dalam ayat yang seterusnya, ayat 22, Allah menyebut tentang beberapa dalil, beberapa bukti, petunjuk tentang kewujudan Allah. Bila Allah nak suruh manusia ini sembah Allah, pasti akan ada orang yang meragui kewujudannya. Sekarang ramai, kita tengok di barat, orang-orang ateis meragui kewujudan Tuhan. Sebab mereka tidak mampu untuk nak melihat dengan mata mereka. Mereka tak mampu untuk nak interpret dengan ilmu fizik, ilmu-ilmu sains yang mereka miliki. Sedangkan bukti-bukti kewujudan Allah itu ada di sekeliling kita, ada di dalam diri kita. Maka bila Allah perintahkan kepada kita untuk menyembah Allah, maka Allah tak tinggalkan, perintahkan begitu sahaja tanpa menjelaskan why. Tetapi Allah sebut bukti-bukti, dalil akliyah, dalil akal tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Daripada sini kita boleh dapat satu faedah, iaitu bila mana kita berdakwah, bila mana kita berhujah dengan sesiapa pun, jangan kita tinggalkan bahagian hujah mantik ataupun hujah logik. Always try to bawa perumpamaan-perumpamaan. Cuba untuk nak selalu bagi satu benda-benda yang dia boleh nampak, dia boleh rasa, kita boleh relate dengan persekitaran kita, supaya mad'u, orang yang didakwah itu boleh understand, boleh faham dengan panca indera mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat 22, allazi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah kata, terjemahan dia, yakni Allah lah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, yang mengangkat langit dan menurunkan daripada langit hujan-hujan. Lalu daripada hujan itu tumbuhlah hasil-hasil tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Apa-apa yang dihasilkan yang boleh diambil benefit daripada hujan tersebut sebagai rezeki kepada kita. Tengok. Apa larangan yang pertama dalam Al-Quran? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu menjadikan Allah itu sekutu sedangkan kamu mengetahui. Nampak? Maksudnya, perintah yang pertama dalam Al-Quran adalah berkaitan dengan tauhid. Larangan yang pertama di dalam Al-Quran adalah berkaitan dengan syirik. Sebab tauhid adalah kunci untuk kita mendapatkan syurga Allah. Syirik menyebabkan dosa kita tidak diampunkan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mensyirikkan Allah. Tetapi dosa-dosa lain Allah boleh. Allah mampu ataupun Allah boleh untuk nak mengampunkan seseorang itu. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah. Kita nak ambil satu ibrah ataupun pengajaran berkaitan dengan ayat yang ini. Mungkin kita akan kupas panjang sikit pada ayat ini. Sebab Allah nak ceritakan pembuktian kewujudan Allah ini. Allah nak cerita kekuasaan Allah yang menyebabkan kita wajib untuk nak sembah Allah ini pada ayat ke-22. Allah kata, allazi ja'ala lakumul arda firasha. Dalam Al-Quran, bila Allah kata tentang aku yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan kepada kamu. Baik. Dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menyebut perkataan langit terlebih dahulu. Kemudian, bila dah sebut was-sama, baru sebut al-ard, baru sebut bumi.
Adakah ini menjadi petunjuk bahawa Allah telah menciptakan langit terlebih dahulu, kemudian baru Allah menciptakan bumi? Allah Ta'ala alam. Allah yang lebih maha mengetahui. Apa pun dalam nas-nas hadis menunjukkan bahawa Allah menciptakan alam semesta ni dalam 6 masa. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman bahawa bumi diciptakan dalam 2 masa. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Fussilat ayat yang ke-9, Allah kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak patut kamu kufur kepada Tuhan yang telah menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi Allah. Yang demikian sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah Tuhan sekalian alam. Dan berdasarkan kepada kajian yang ada ahli-ahli geologi yang mengkaji batu-bata yang paling tua di bumi ni, ada ahli sains yang mengira bahawa usia bumi ni telah mencecah lebih daripada 4 bilion tahun lamanya. Dan mereka juga mendapati bahawa bumi ni dah wujud dalam satu tempoh yang sangat lama. Sebahagian benua mencecah lebih 3,000 juta tahun. Dan sedangkan diorang kata lantai dasar lautan ni baru berusia 200 juta tahun. Saya tak tahulah apa kaedah yang mereka gunakan. Tapi saya pernah baca lah tentang benda ni. And for some ahli sains, ukuran bumi pula pada peringkat awal adalah 1/10 daripada ukuran sekarang. Lebih kurang lebih daripada 200 juta tahun dulu, ukuran bumi dikatakan separuh daripada ukuran waktu ini. Dan kemudian ahli sains menganggarkan bahawa bumi ini diterus berkembang lebih kurang 1 inci setahun. Lautan juga makin berkembang, beberapa batu persegi setahun, menjadikan bumi ini semakin lama semakin besar. Dan bila Allah kata Allah telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan, jadi dalam hal ini, bila mana kita nak rujuk, kita rujuk kepada satu lapisan atas bumi yang dihamparkan, dia ibarat macam satu tikar, satu permaidani yang dihamparkan, luas, besar. Contohnya bila Allah kata lagi dalam surah Zukhruf, allazi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subula la'allakum tahtadun. Dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, dan dialah yang telah mengadakan bagi kamu bumi jalan untuk kamu lalu lalang supaya kamu mendapat petunjuk. Dan Allah sebut lagi dalam ayat yang lain, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan tengoklah kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. So kalau kita nak memahami bumi ini sebagai hamparan, so kita tengok sebagai satu contoh, lapisan atas bumi dinamakan sebagai earth crust, ataupun bahasa yang kita gunakan adalah kerak bumi. Kerak bumi ini tebal dia dikatakan sampai mencecah 30 km, dihamparkan ke atas satu lapisan bumi yang dinamakan sebagai earth mantle. Dan ketebalan lapisan ini pula mencecah hampir 3,000 km dengan suhu yang boleh mencecah lebih 3,700 darjah Celsius. Dan di bawah lapisan itu pula ada lagi yang dipanggil sebagai earth core, yang merupakan pusat bumi, dan suhu dia lebih panas lagi, yang mencecah lebih daripada 7,000 darjah Celsius.
Dan lapisan bahagian bawah kerak bumi ini tak sesuai lah untuk kehidupan sebab sangat-sangat panas. Kerana itu, Allah menghamparkan satu lapisan nipis kerak bumi ke atas satu lapisan. Dari yang panas tu Allah hamparkan earth mantle untuk membolehkan supaya ada makhluk yang boleh hidup di atas permukaan bumi. Supaya dunia yang kita sedang berada lapisan di atasnya, kita tidak merasakan panas daripada bawah itu. Kita dah rasa panas matahari. 2-3 hari ni saya tak tahu kenapa di Selangor ni rasa macam panas satu macam. Hari ni pun sangat-sangat hangat. Di bawah bumi kita ni panas lagi sebenarnya. Tetapi bagaimana Allah lapik, macam kata, kerak-kerak ataupun lapisan-lapisan bumi itu sebagai permaidani bagi kita. Kita memang tak rasa, walaupun bumi itu bulat, tapi kita rasa straight je. Sebab bumi ni terlampau besar dan kita ni terlampau kecil. Kita rasa lapisan yang kerak yang kita sedang berada di atas ni sekarang ni macam satu permaidani yang lapik lapisan-lapisan di bawah yang lebih panas. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan pada pembacaan saya, pada ratusan jutaan tahun dulu, hamparan lapisan kerak bumi ini bercantum. Dia bercantum, seolah-olah macam satu tikar je. Tapi lama kelamaan dia berpisah dan mewujudkan pelbagai benua. Ahli sains dipercaya bahawa hamparan bumi ini telah terpisah menjadi 7 kepingan lah, atau macam istilah lempeng gitu. Dan dia bergerak ke pelbagai arah, of course very slowly, dengan hanya kelajuan 10 cm setahun. Kalau kita renung dalam sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Abasa, Allah kata thumma shaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan. Nampak? Ada juga isyarat bahawa berlakunya belahan di muka bumi. Dan menurut sebahagian ahli sains, benua-benua yang ada dekat dunia ni wujud sejak 300 juta tahun dululah, ataupun lebih 3000 juta tahun dulu. Tapi benua pada waktu itu tak lagi stabil. Hanya lebih kurang 300 juta tahun dululah terdapat satu sahaja benua yang stabil dekat dunia ni. Dan benua ini dikelilingi oleh lautan. Ada satu lautan, saya lupa apa nama dia. And pernah ada dalam satu simposium pada awal tahun 19 ataupun 1900-an dulu yang membincangkan tentang satu teori Alfred Wegener tentang pergeseran benua ni, dan telah dinamakan benua tersebut sebagai all land, ataupun perkataannya macam Pangaea yang diambil daripada bahasa Yunan. Lebih kurang kira-kira 200 juta tahun dulu benua ini mula retak dan membentuk beberapa bahagian. Kemudian bahagian-bahagian ni hanyut slow sampailah membentuk benua yang kita kenali pada hari ini. Dan rekahan kat bumi ini terbentuk hasil daripada berpecahnya benua utama yang kita panggil sebagai Pangaea tadi itulah, dan kemudian telah menjadi benua, membentuk benua yang kita kenali pada hari ini. Al-Quran telah mengisyaratkan tentang rekahan ini sejak 1400 tahun yang dulu. Itu hanya orang zaman dulu sebelum Perang Dunia Kedua tak mengetahui terdapat rekahan pada bumi, sebab rekahan ini terletak dalam lautan yang dalam. Kalau kita renung dalam sepotong ayat Allah sebut dalam surah At-Tariq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal ardi dzatis sad', dan bumi yang merekah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Itu satu isyarat. Saya tak kata Quran ni sebagai satu buku sains. Itu hanya satu isyarat yang mungkin kita boleh faham
mungkin some kita boleh relate dengan some of knowledge science yang kita belajar pada hari ini. Okay. Allah kata dalam ayat 22 tadi sebagai satu hujjah, allazi ja'ala lakumul arda firasha. Bila dijadikan bumi ini sebagai hamparan, saya nak isyaratkan sikitlah sebelum move to the next point. Ada golongan-golongan flat earth mengatakan hamparan Allah sebut dalam Quran ini sebagai bukti bahawa bumi ini rata. Flat earth. Sebenarnya ia tidak bermaksud begitu, sebab tadi kita telah menyebut tentang maksud daripada firash. Kan, macam mana kita nak memahami hamparan seperti permaidani itu, iaitu satu daripada sudut besar sampai kita tak merasakan bumi ini bulat. Yang keduanya adalah faktor lapisan muka bumi ni yang ada berlapis-lapis seperti permaidani, untuk nak menghalang kita daripada kepanasan suhu di pusat bumi. Dan sebaliknya ada beberapa isyarat dalam Al-Quran, saya tak kata it's clear ayat, tetapi it's kind of isyarat yang menunjukkan bahawa actually bumi is bulat. Misalnya dalam satu ayat, bila Allah kata, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Allah kata, serulah manusia wahai Ibrahim, panggillah manusia daripada serata dunia untuk nak melaksanakan haji di Baitullah. Manusia akan datang min kulli fajjin amiq. Manusia akan datang daripada segala segenap pecorok yang jauh. Perhatikan Allah menggunakan perkataan amiq. Amiq ini adalah bermaksud dalam. Kan, bila saya tanya kepada orang yang belajar bahasa Arab kat sini, kita nak kata kam umquh, maksudnya kita nak kata berapa dalam. Kalau kita contohnya kita korek bumi tu, kita nak tahu berapa dalam. Umuq, kedalaman. Kenapa Allah kata manusia akan datang daripada ceruk tu tapi Allah sebut dalam? Satu isyarat. Kenapa Allah tak kata min kulli fajjin ba'id, datang daripada tempat-tempat yang jauh? Kerana wallahu alam, antara isyarat, kalau kita tengok bumi ni bulat, okay, katakan ini Mekah, katakan di sini Jepun, manusia akan datang contoh daripada Jepun yang jauh ni nak pergi ke Baitullah. Kalau kita ikutlah daripada atas, bolehlah kita kata ba'id, jauh. Tetapi kenapa Allah guna amiq? Allah gunakan jauh tu dengan perkataan amiq, seolah-olah isyarat macam kalau kata Baitullah, bila dimasuk dalam, dia akan pergi tembus kepada kawasan yang lebih jauh. Wallahu alam. Itu antara isyarat. Banyak lagi lah ayat-ayat dia. Ada apa yang kita boleh, kalau kita nak kupas tentang topik tersebut secara lebih mendalam. Baik, tapi kita tak pergi ke situlah. Allah kata allazi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa. Selepas Allah menyebut tentang bumi sebagai hamparan, Allah menyebut langit sebagai binaa. Langit itu sebagai satu binaan, ataupun bina ni boleh kata angkat. Dalam Al-Quran, Allah telah menyebut dua jenis langit. Satu, langit dunia, dan satu, langit alam semesta. Langit dunia maksudnya adalah langit yang ada di keliling bumi ni. Bila kita kata as-sama, apa yang di atas bumi ni, itu kita panggil sebagai langit. Langit yang berada di keliling bumi. Sedangkan kalau kita kata langit alam semesta adalah langit yang berada di luar angkasa sana, yang ada bintang-bintang, kita pun tak tahu berapa, walaupun Allah kata ada 7 lapisan, tapi mana lapisan-lapisan tu, how further, berapa jauh lapisan-lapisan tu kita tak tahu. Allah dah jadikan bumi mempunyai langit.
dan kita namakan dia sebagai langit dunia. Apabila kita memandang ke arah langit yang kita nampak macam warna biru tu, actually it's because of cahaya. Sedangkan apabila kita pandang di angkasa, langit itu menjadi gelap gelita. Langit alam semesta ada diceritakan dalam kisah Isra' dan Mi'raj, yang mana dalam peristiwa Nabi SAW diangkat sampai ke langit yang ke-7 dan seterusnya pergi ke Sidratul Muntaha. Okey. Kemudian kita nak tengok hebatnya ciptaan langit. Apa peranan langit kepada bumi? Ya Allah selalu akan sebut was-samaa wal ard, as-samaa wal ard, langit dan bumi. Kan? Kalau first kali kita tengok sepotong ayat bila Allah sebut dalam suratul Anbiya, wa ja'alna as-samaa saqfan mahfudha. Dan kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal. Langit sebagai bumbung yang terjaga. And then saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan semua untuk kita tengok lagi ayat dalam suratul Baqarah ayat 22. Ayat ini yang kita sedang bicarakan ni. Bila Allah kata, allazi ja'ala lakumul arda firashan was samaa binaa. Langit sebagai satu binaan yang kukuh. Allah telah membina satu sistem yang sempurna yang bekerja di atas langit dunia. Sistem ini telah melindungi dunia kita, penghuni bumi-bumi ini, daripada ancaman-ancaman bahaya yang datang daripada angkasa, especially daripada angin matahari. Langit kita ni antara fungsi dia adalah melindungi kita daripada angin matahari. Kalau tak salah ada baca berita hari ni pasal apa? Solar matahari ke apa? Ada keluar berita tu yang konon mungkin akan menjejaskan some of satellite. Al-Quran dah bagi tahu kita lebih daripada 1400 tahun dulu tentang langit ni sebagai perisai. Langit ni sebagai pelindung kepada kita. Ahli sains baru je jumpa. Kan setelah ada teknologi ni baru tahu, oh rupanya langit ini boleh melindungi kita. Langit ini wujud, maka bumi juga terselamat. First kali kita tengok macam mana daripada kacamata ahli sains. Ahli sains dia kata medan magnet bumi ini berperanan dalam langit sebagai atap. Kita mungkin pernah belajar daripada sekolah dululah. Bumi ini dia ada satu medan magnetik. Dan medan magnet tersebut mengelilingi bumi daripada kutub utara dan kutub selatan. Dan kita buktikan adanya medan magnet ini dengan menggunakan jarum kompas. Dan kita seronok tengok jarum tu tunjuk ke sana kemari. Kita masuk kumpulan pengakap, kita belajarlah macam mana nak pakai kompas. Saya sampai sekarang pun tak tahu macam mana nak pakai kompas. And pada waktu tu kita sama sekali tak terlintas dalam fikiran kita tentang peranan medan magnet ni pada bumi. Apa kekuatan medan magnet ni yang boleh memberikan satu kuasa yang hebat? Masa tu kita, yalah, knowledge kita terbatas. But kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana itu kalau nak cerita benda lain macam mana ketika Allah menurunkan besi ke bumi. Pada waktu bumi diwujudkan, sebahagian besi ini tenggelam dalam perut bumi, dan besi dalam perut bumi ini dalam keadaan cair. Kita tengok ayat-ayat berkaitan dengan besi menunjukkan actually elemen besi ini dia bukan from the earth, it's coming from source daripada luar. Datangnya mungkin dalam bentuk meteor dan sebagainya, dan cairan besi ini sudah terperangkap di dalam perut bumi sampai dia membentuk satu cairan medan magnet bumi. Dan besi dalam perut bumi ini jugalah yang memelihara medan magnet bumi
dengan izin Allah. Medan magnet bumi ni dia ada satu kuasa yang amat hebat. Sampai dia boleh membentuk langit sebagai atap ataupun pelindung kepada bumi. Maksudnya, medan magnet ini telah melindungi bumi daripada bahaya-bahaya yang datang daripada angkasa. Ahli sains, dia kata untuk nak memelihara medan magnet bumi diperlukan lebih kurang 1 juta tenaga elektrik. Jumlah satu tenaga elektrik yang sangat banyak. Of course, teknologi kita ni susahlah, tak mampulah nak hasilkan pada waktu sekarang. Negara barat yang maju sekalipun tak mampu untuk nak menghasilkan tenaga elektrik sebanyak itu. Kan? Hanya kuasa Allah yang mampu untuk nak memelihara medan magnet bumi ini supaya kelangsungan kehidupan di atas muka bumi ini dapat diteruskan. Tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tak tentang sinaran Van Allen dalam sains lah. Medan magnet bumi ini berperanan dalam membentuk sabuk sinaran Van Allen. Van Allen ni nama saintis yang menemui lah penemuan ni. Sabuk ni macam satu, orang kata apa, satu inilah kita kata dia macam satu pelindung pertama kepada bumi, dan selepas daripada itu ada satu lapisan pelindung kedua yang kita kenali sebagai lapisan ozon. Okay. Kalau kita nak tahu, antara bahaya yang mengancam bumi datang daripada pancaran sinaran matahari. Matahari ni macam satu bola gas yang mempunyai satu api raksasa yang sinarannya boleh sampai berjuta kilometer jauhnya. And even panas ataupun tenaga api daripada matahari itu dikatakan 100 juta bom atom Hiroshima dulu. Dan nyalaan matahari ini boleh menghasilkan satu angin matahari yang bersifat memusnahkan, panas. Dia macam satu aliran partikel yang bercas lah, keluar daripada matahari, dia pergi ke segala arah lah, yang mana kecepatan dia lebih kurang 400 km per saat. Dan angin matahari ini boleh menyebabkan satu badai geomagnetik dekat angkasa. Beratlah benda ni. Dan kalau tak ada yang menghalang angin matahari sampai ke bumi, bumi ni sebenarnya akan hangus terbakar dengan angin matahari ni. Tak ada siapa yang boleh hidup dekat atasnya. Tapi Allah telah menciptakan atap kepada bumi. Atap yang dalam Quran ni kata sebagai was-samaa saqfan mahfudha. Langit ni sebagai atap yang terlindung. Supaya apa? Langit ni, lapisan langit inilah yang akan melindungi bumi daripada dimusnahkan oleh angin matahari ini. Sinaran Van Allen ni telah melindungi bumi daripada serangan dan bahaya-bahaya daripada langit. Ataupun dia boleh berperanan sebagai satu perisai yang melindungi bumi daripada serangan angin matahari. Kalau tak, bumi ini akan terbakar. Jadi, sinaran Van Allen yang mengelilingi bumi ini berada pada satu lapisan magnetosfera bumi, lebih kurang di antara ketinggian 1,000 sampai 60,000 kilometer daripada permukaan bumi. Itu nama saintis dia lah, James Van Allen tu. Yang tu so dinamakan penemuan ni sebenarnya nama saintis tu. Dan sinaran Van Allen ni dia ada 2 lapisan. Bahagian luar dinamakan sebagai dia ada mengandungi elektron-elektron yang bertenaga, dan bahagian dalam ni dia ada macam campuran antara proton dan juga elektron. Siapa saintis kat sini boleh betulkan kalau kata salah. Ini hanya berdasarkan kepada bacaan saya. Dan kedua-duanya ada peranan masing-masing lah untuk nak melindungi bumi.
Dan pada atmosfer bumi pula terdapat satu lapisan ozon, iaitu ozon ni satu sejenis gas lah, sejenis gas, dan apabila dia berada di permukaan tanah, dia boleh membahayakan manusia yang menghirupnya, dan dia boleh sampai tahap merosakkan paru-paru. Lapisan ozon ni terletak di lapisan langit, ataupun di lapisan yang dipanggil sebagai stratosfera. Dan lapisan ini juga dikatakan sebagai satu atap yang melindungi bumi. Very strong lapisan yang telah melindungi bumi daripada sinaran ultraviolet, which is one of the element of sinaran cahaya matahari. And sinaran ataupun ultraviolet ni kita panggil UV lah kan. UV ni ada tenaga yang sangat tinggi yang boleh menyebabkan manusia ni dapat kanser kulit. Jadi lapisan ozon ni juga berperanan untuk nak menyerap lebihan daripada sinar matahari itu. Okay. Jadi sebab tu sekarang ahli saintis ni dirisau bila berlakunya penipisan ozon di angkasa. Kan? Sebab sekarang ni disebabkan oleh industri-industri kilang-kilang yang telah membebaskan bahan-bahan chemical yang memusnahkan ozon. So kalau ozon tak ada ataupun ozon nipis, boleh menyebabkan sinaran UV ni boleh melepasi langit-langit dekat lapisan langit dan boleh kena pada bumi. Dan ini akan menyebabkan sebab tu kalau kita tengok sekarang ni ais bongkar ais dekat kutub utara dan selatan ni dah mula mencair. Dan of course saintis-saintis dikaitkan dengan lapisan ozon lah yang semakin nipis. Okey, sebab sekarang ni pun banyak pokok-pokok dah, penebangan pokok-pokok yang tak terkawal, and aktiviti-aktiviti manusia yang telah memusnahkan bumi ni lah yang telah mengurangkan gas ozon ni. Okay. Dan ada lagi satu lapisan langit bumi yang dinamakan sebagai mesosfera. Okay, dia sebagai salah satu daripada lapisan langit yang keempat pada bumi yang terletak lebih kurang dalam jarak 50 km sampai 85 km daripada permukaan bumi. Okay. So mana-mana meteor ataupun taik bintang yang masuk ke ruang angkasa bumi ni akan terbakar. Satu kita tengok bila dia masuk jadi panas kan, terbakar. Bayangkan satu taik bintang sebesar bola baseball yang datang ke bumi dengan kelajuan lebih 40,000 km sejam. Dan apabila taik bintang ni jatuh kat bumi, dia boleh menyebabkan satu kemusnahan yang besar. Tapi kuasa Allah mengatasi segala-galanya. So bila taik bintang ni sampai ke lapisan mesosfera ni, dia akan terbakar dengan suhu lebih daripada 1600 darjah Celsius, dan kapal angkasa yang tak mempunyai sistem pelindungan yang khusus juga akan terbakar bila melalui kawasan ini. So ini salah satu bentuk pelindungan Allah menciptakan langit untuk nak melindungi bumi. So ada lagi lapisan atmosfera bumi yang pelbagai, and ini semua berperanan sebagai salah satu langit yang telah melindungi sebagai atap kepada muka bumi ini. Dan sebagaimana yang kita tahu bahawa langit ni adalah atap. Atap, kalau kita ada bumbung rumah akan melindungi kita daripada hujan-hujan. Melindungi kita daripada apa-apa yang menimpa daripada atas. Sama juga dengan langit di bumi yang bila Allah kata dia sebagai atap, dilindungi kita daripada angin matahari, dilindungi daripada sinaran UV, dilindungi kita daripada meteor-meteor, taik-taik bintang yang boleh merosakkan, memusnahkan bumi. Tapi bila Allah kata was-sama'i dzatir raja', demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan. So dalam ayat ni Allah gunakan perkataan raja' yang bererti mencurahkan hujan. Tapi perkataan tersebut juga raja'a juga ada maksud kembali. Jadi hujan ni berasal daripada wap air
yang naik daripada bumi ke udara, kemudian turun semula ke bumi, kemudian kembali naik ke langit, dan daripada langit kembali ke kepala bumi. So begitulah terjadinya putaran air hujan berlaku berkali-kali secara berterusan. So nampak tak isyarat yang disebut oleh Al-Quran bila was-sama idza tarja', langit yang berulang-ulang kali mencurahkan hujan. That's the process. Kan menurunkan hujan ni is the same process, atas turun bawah, bawah naik atas, atas turun bawah, sedut balik wap tu. Itu insya-Allah kita akan bahaskan selepas daripada ni lah. So dalam hadis-hadis dalam Quran sendiri kita akan mendapati Allah ada sebut langit ini ada 7 lapis. Kan dalam peristiwa Isra' Mi'raj pun Nabi naik ke langit dan sebanyak 7 langit yang telah dilalui oleh Nabi SAW diiringi oleh malaikat Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Dan masing-masing setiap langit itu ada pintu. Baik kita tak tahu macam mana langit ni ada pintu, kita pun tak tahu. Kita tak boleh membayangkan macam mana rupa pintu langit itu. So, this is about langit-langit di alam semesta. Bila Allah kata contohnya dalam surah Fussilat, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَاعِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. Kan Allah kata وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. Kan Allah kata bila mana Allah telah siapkan jadikan 7 langit ini dalam 2 masa dan dibagi tahu pada setiap langit tentang urusan dan keperluan dia, dan masing-masing kami hiaskan, Allah kata kami hiaskan langit kan dengan bintang-bintang yang bersinar untuk memelihara langit itu dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian Allah kata, Allah sebutkan lagi ada 7 lapisan petala langit yang berlapis-lapis. Semua langit-langit ni ada satu keseimbangan yang baik. Allah kata allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, dialah yang telah mengaturkan, yang telah menciptakan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tak dapat melihat pada ciptaan Allah itu sebarang yang tidak seimbang ataupun sebarang yang tidak munasabah. Dan di langit dunia ini pula ada lagi lapisan-lapisannya. Kan ada troposfera, ada stratosfera, ada ozonosfera, ada mesosfera, sampailah dia kata ada 7 lapisan tersebut. Ini semua bukti bahawa langit ini sebenarnya Allah ciptakan betul sebagai satu atap, sebagai satu binaan. Tadi kita kata apa? Was-samaa binaa. Sebab dia bina ni, kita tak panggil sebagai bina, melainkan dia ada macam binaan, ada kum adalah benda-benda yang menghimpunkan dia menjadi satu binaan. Same goes to langit. Was-samaa binaa, langit tu kita dah sebutkan ada macam-macam lapisan dia, bertingkat-tingkat lagi, ada pintunya dengan sokong menyokongnya antara satu sama lain. Dia ada sistem yang very perfect Allah telah ciptakan kepada kita, masya-Allah. Sadaqallah, benarlah apa yang telah Allah firmankan kepada kita. Baik, kita teruskan lagi. Ayat yang 22 ni Allah kata allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an. Kemudian Allah turunkan daripada langit itu hujan. Allah turunkan hujan sebagai rahmat kepada manusia. Kita tengok dalam surah Yusuf bila Allah kata thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Kemudian akan pula datang setelah itu tahun yang ketika itu ramai orang akan memperolehi rahmat daripada hujan, daripada situ mereka akan dapat memerah hasil-hasil buah-buahan dan seumpama dengannya. So hujan sebagai rahmat daripada Allah yang diberikan kepada haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan. Dan hujan ini adalah something yang sangat-sangat kita perlukan. Kan tak ada apa, kita tak akan boleh, bumi ni canggih macam mana pun, kita hebat untuk nak buat sistem-sistem pengairan macam mana pun, kita tetap memerlukan kepada hujan. Begitulah rahmat Allah yang telah menurunkan hujan
dan daripada hujan itulah Allah cambahkan biji benih. Kita perlukan air yang disiram kan secara berterusan, dan pokok yang membesar perlukan kepada air. Kita juga manusia nak hidup, nak membesar, kita perlukan kepada air. Semua orang memerlukan kepada air. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dalam surah Qaf Allah kata, kami telah menurunkan daripada langit air hujan yang banyak faedahnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pokok-pokok, tanaman-tanaman, buah-buahan, biji-bijian. Okay, dan so let's see bila faedah bila Allah kata Allah turunkan hujan daripada langit. Okay, tadi kita dah kata was-sama'i dzatir raja'. Inilah langit yang berulang-ulang menurunkan hujan. Kita dah sebutkan lebih kurang, tapi kita detailkan a little bit process. Kita nak refreshkan sikit some of our knowledge about hujan ni lah. Allah ceritakan kepada kita, dalam Quran Allah ceritakan kepada kita tentang peranan angin sebagai pencantum kepada wap air. Okay. Angin ni function dia adalah dia nak bawa partikel-partikel garam naik ke atas udara dan kemudian bercantum dengan wap-wap air menjadi butiran air yang sangat halus. Okay, kita tengok dalam suratul Hijr. Allah kata wa arsalna riyaha lawaqih fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuh. Allah kata dan kami hantarkan angin sebagai pembawa air dan pemindah benih, maka dengan itu kami menurunkan hujan daripada langit, kemudian kami berikan kamu minuman daripada itu. Perhatikan, tengok. Sebelum daripada manusia tahu, kalau kita dulu tak belajarlah pasal-pasal penguapan ni, kita mungkin akan ingat hujan ni memang actually daripada atas. Kita pun tak tahu daripada mana awan tu kemari, kita pun tak tahu hujan tu datang daripada celah mana. Tapi rupa-rupanya Al-Quran telah memberikan isyarat tentang macam mana proses penciptaan hujan ini dengan begitu detail sekali di zaman yang tak ada teknologi-teknologi yang canggih sebegini. So bila Allah kata dalam ayat ini, Allah kata lawaqih. Lawaqih ni berasal daripada perkataan laqah, yang maksudnya mencantumkan, kan, benih-benih yang dia bercantumkan. So atas permukaan laut dia ada ombak-ombak. So keadaan ini telah menyebabkan terjadinya pembentukan buih. Kan kita tengok laut ni, bila ada ombak tu ada banyak buih. So banyak buih ni, buih-buih ni dia mengandungi gelembung-gelembung udara. So bila gelembung-gelembung ini pecah dan melepaskan partikel-partikel garam tu ke udara, so partikel ini yang kita panggil sebagai aerosol. Okay, dia akan bercampur dengan debu-debu daripada darat, lepas tu dia akan dibawa angin, terbang. Partikel-partikel ni lah akan dibawa oleh angin naik ke udara, dan wap air akan mengembun keliling partikel-partikel ni dan kemudian berubah menjadi butiran air. So tanpa partikel-partikel ni, wap air tak akan dapat mengembun untuk menjadi satu butiran air. Kalau tak ada angin, partikel ni juga tak akan dapat naik ke udara dan tak dapat nak bercantum dengan wap-wap air. So tak akan terhasilnya awan. So butiran-butiran air ni kemudiannya dikumpulkan oleh angin dan akhirnya membentuk satu awan, dan awan juga mempunyai peranan dan dia menghimpunkan awan-awan kecil. Kemudian awan-awan kecil ni menjadi awan yang lebih besar, dan setelah dia berat maka dia pun gugur jatuh sebagai hujan. Dan secara logiknya air hujan ni sepatutnya kita rasa masin, betul tak? So tadi kita kata dia asalnya datang daripada laut. Dibawa partikel garam-garam tu. Tapi disebabkan air hujan yang terbentuk, kebanyakannya daripada pengembunan wap air pada partikel-partikel garam laut. Tapi peliknya, ianya juga tidak masin, tapi air hujan ni macam tawar je lah. Jom kita tengok sepotong ayat dalam surah Al-Waqi'ah bila Allah kata afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u laja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Allah kata, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum?
kamukah yang menurunkannya daripada awan sebagai hujan atau kami yang turunkan? Kalau kami kehendaki, kami akan jadikan dia masin, maka ada baiknya kalau kamu bersyukur. Di situ pun dah ada satu isyarat bahawa actually air hujan itu sebenarnya berasal daripada laut. Dikala manusia pun tak tahu bahawa air hujan tu macam mana. Kita pun tak pernah imagine macam mana air laut ni boleh naik ke udara sampai menjadikan dia sebagai satu hujan. Tapi kuasa Allah, akhirnya air hujan tu turun dalam keadaan tawar. Tak ada melekit-lekit. Tak seperti mana kalau kita mandi air laut. Bahkan air hujan tu sangat bersih. Kalau kita tengok dalam surah Al-Furqan, Allah kata wa huwallazi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan Tuhanlah yang telah menghantarkan angin sebagai berita gembira sebelum kedatangan rahmat, dan kami menurunkan daripada langit air yang bersih, ma'an tahura. Dan mengikut saintis, lebih kurang 97% air yang membentuk hujan adalah berasal daripada penguapan air laut. Dan partikel-partikel garam ni sebenarnya asal daripada gelombang air laut yang kita dah cerita tadi. Tapi macam mana air hujan ni boleh jadi tawar? So butiran air yang halus ni dia terbang ke udara dan kemudian menyerap karbon dioksida yang terdapat dekat udara. Jadi penyatuan air udara dengan karbon dioksida ni telah menyebabkan air hujan tu menjadi tawar dan dia punya kadar kemasinannya pun menurun. So air hujan yang tawar ni bersihlah dan boleh dijadikan minuman, boleh dijadikan siraman tumbuh-tumbuhan, boleh dibuat macam-macam. So kalau kepekatan garam dia tinggi, matilah pokok-pokok, kita pun akan mudarat. Kita kalau minum air laut, kita tak akan hilang dahaga. Bahkan garam itu akan membuatkan kita semakin dahaga. Pasal Allah ceritakan macam mana Allah turunkan hujan. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafa fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idahum yastabshirun. Dalam surah Ar-Rum, Allah kata Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, kemudian Allah menyebarkan awan itu di langit sebagaimana yang dikehendakinya, dan kemudian engkau akan melihat hujan keluar daripada celah-celahnya, dan apabila Allah turunkan hujan itu, dia akan mengenai sesiapa yang dikehendaki daripada kalangan hamba-hambanya, dan mereka akan gembira. Dan kalau kita tengok peringkat awan ini, dan peringkat pertama Allah kata Allah hantarkan angin. So tadi kita dah ceritalah air-air kat bumi ni, terutama di lautan, dia akan menguap ke udara sebabkan kepanasan matahari. And di lautan ada gelembung-gelembung udara yang jumlahnya sangat banyak dan dia terus pecah dengan ombak-ombak ni semua, so dibawa sampai ke langit. Sampai peringkat yang kedua, angin akan gerakkan awan, kemudian Allah akan sebarkan awan itu di langit sebagaimana yang dikehendaki dan menjadikan awan ni berkelompok-kelompok. Sebab ada macam-macam kelompok atas awan ni. Kadang-kadang kita rasa nak duduk atas awan tu kan. And awan yang terbentuk ni akan mengembunkan wap. Awak buat air yang mengelilingi partikel-partikel yang terdapat kat udara ni lah. Dan butiran air ni sangat halus dan sangat dingin sebab dia ada dekat tempat yang tinggi. Dan Allah telah jadikan air yang sangat sejuk ini lebih ringan daripada air dalam suhu yang biasa. So kita boleh nampak air-air ni, awan-awan ni terapung kat udara, tak jatuh pun. And butiran air yang semakin banyak dan semakin banyak terkumpul ini, dia akan membentuk awan. Dan angin dia ada peranan untuk kumpulkan awan-awan kecil ini menjadi satu kawanan awan yang lebih besar. Dan bila awan ni bersatu dan membentuk satu kelompok awan yang membawa hujan, ataupun kita panggil sebagai awan cumulus. So awan ni adalah awan yang tebal, gelap, yang kita nampak mendung macam nak hujan tu kan. Awan cumulus ni lah. Dan awan ni akan macam gunung tebal. Dan peringkat yang ketiga, Allah kata kamu akan melihat air hujan keluar di celah-celahnya. Tadi ayat yang kita baca. So di situlah mula beratlah air awan itu sampai akhirnya ia pun turun ke bumi sebagai
air hujan. Ini Allah ada firmankan dalam suratul Ra'd. Allah kata, "Huwallazi yuriikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahaba thiqal." Wa yunshi'us sahaba thiqal. Dialah yang telah menjadikan awan yang tebal, yang berat, yang mengandungi air. Inilah awan cumulus ni lah. So awan ini sangat-sangat berat. So akhirnya dia pun turun kepada kita dengan kadar yang laju, tapi tidak memudarat kita insya-Allah, melainkan banyaklah. Dan Allah telah menurunkan hujan ini dengan kadar yang telah ditentukan. Wallazi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa ansharna bihi baldatan maita. Dialah yang telah menurunkan hujan dengan kadar yang, dengan ukuran menurut yang tertentu. Kami hidupkan dengan hujan itu negeri yang kering. Itulah kehebatan Al-Quran. Kalau kita nak ceritakan, nak lebih lanjut, kita boleh tengoklah buku-buku kitab-kitab sains yang menceritakan tentang perkara ini. Dan Al-Quran juga telah menceritakan tentang awan cumulus ni, awan yang tebal menggunung ni kan. Misalnya Allah sebut dalam surah An-Nur, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'i ma'in min jibalin fiha min barad fayusibu bihi man yasha wa yusrifuhu amman yasha yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Nampak tak betapa detailnya bila Allah ceritakan tentang aspek penciptaan hujan daripada awan ni. Benda yang pada zaman Nabi ni nobody ever know something in the sky. You won't even go to the sky. Tak ada kapal terbang, tak ada apa, boleh pergi ke atas. Tapi Allah dah cerita tentang aspek benda ni semua dalam keadaan yang sangat detail. Tengok apa Allah kata. Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah telah mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan. Kemudian dikumpulkan kelompok-kelompoknya. Kemudian dimenjadikan awan itu tebal berlapis-lapis. Selepas itu engkau melihat hujan turun daripada celah-celahnya. Dan Allah pula menurunkan hujan batu daripada langit, dari gunung ganang, awan yang ada padanya, lalu dia menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dikehendakinya dan menjauhkannya daripada sesiapa yang dikehendakinya. Kemudian daripada situlah awan yang sebegitulah yang mengeluarkan kilat. Allah kata yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Sinaran kilat yang terpancar daripada awan yang sedemikian rupanya itu hampir-hampir menghilangkan sinaran ataupun pandangan kita. So hujan awan yang tebal yang jenis cumulus ni, awan inilah yang membawa petir ataupun guruh. So ahli kaji cuaca pun dia mendapati bahawa awan cumulus ni boleh membawa hujan ais kan, dan ketinggian awan ni dia menggununglah besar sampai orang kata sampai 5 atau 6 kilometer. Okay? Dan kadang-kadang dia boleh mencapai sampai 20 km besarnya awan ni. Daripada sini kita nampak kecil lah, daripada kat langit tu boleh besar. And bila kita tengok pun awan tu daripada bumi ni macam satu gunung ganang yang tengah terapung kan. So awan ini juga dia ada peringkat-peringkat kan. Dia ada daripada apa yang kita panggil sebagai dia datang daripada pergerakan angin. Ini semua kuasa Allah. Allah nak bagi, subhanallah kan. Daripada situlah kemudiannya Allah turunkan hujan yang lebat. Bila awan-awan dah digabungkan, dah jadi berat seperti gunung ganang, maka Allah turun. Ada yang Allah turunkan dalam bentuk air hujan batu. Saya kecil-kecil dulu pernah rasa air hujan batu ni. Itu semua adalah isu-isu saintifik yang kita boleh bahaskan secara lebih lanjut. Tapi saya ingat kita cukuplah setakat ni dulu pada malam ni. Penat pula pada malam ni adalah cuaca panas dan kaki saya pun lenguh sebab saya duduk dekat bawah hari ni. Baik, insya-Allah kita akan tengok kepada ada satu kes. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ada orang yang tanya, lenguh kaki. Okey. Okey, ada orang yang tanya bagaimana dakwah yang kita boleh sampaikan bahawa tanda-tanda dunia di akhir zaman dan Al-Quran ceritakan tentang kemusnahan bumi dan alam semesta semasa kiamat. Sedangkan dalam teori sains,
usia matahari sekarang hanya akan mati dalam 500 juta tahun akan datang. Mereka lebih yakin dengan kajian sains itu dan percaya bahawa kiamat itu lambat lagi. First kali, hari kiamat ni adalah satu hari yang hanya Allah yang maha mengetahui. Saya pun tak tahu bila. Tak ada siapa pun boleh tahu bila. Ahli sains ni dia hanya boleh mengkaji apa yang mereka ada di depan mata lah. Dan di sebalik ilmu ghaib, di sana tu banyak perkara yang mereka tidak tahu. Jadi terlampau banyak lagi di alam semesta ini yang tidak mampu disingkapi oleh sains lagi. Sebab tu kita bukannya boleh rely 100% on scientific, dan scientific ni bukan penentu kebenaran dalam everything, tetapi scientific hanya satu tools ataupun satu wasilah untuk nak cuba menyingkap evidence, petunjuk-petunjuk, dalil-dalil tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kalau kata dalam konteks mereka percaya matahari ada 500 juta tahun lagi. Dan itu hanya kepercayaan. Macam kita estimate, kalau kita estimate bangunan ni boleh bertahan dalam 100 tahun lagi. Tapi kita tak tahu itu daripada kalau dia begitu sahaja, tapi macam mana tiba-tiba kalau ada berlaku gempa bumi 10 tahun lagi, dia akan hancur juga dalam 10 tahun lagi. So semua apa yang ada di bumi ini ataupun di alam semesta ini semua sudah ada aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah kata kun fayakun, ketika itulah malaikat-malaikat semua akan menjalankan tugas masing-masing. Ada yang tanya, Assalamualaikum doktor, bagaimana kita nak tahu satu perkara yang terjadi itu adalah kehendak Allah atau kehendak diri kita sendiri? Baik. First kali kita kena faham, benda ini adalah termasuk dalam qada dan qadar. Okey. Allah telah mengurniakan kita akal. Keutamaan, kemuliaan seorang manusia itu Allah kurniakan kepada kita akal, yang mana kita boleh ada free will, yang mana kita boleh ada option. Yang ni insya-Allah secara lebih lanjut kita akan bincangkan dalam tafsiran ayat ke-27 nanti. Daripada surah Al-Baqarah mungkin minggu hadapan. Apabila kita kata Allah kurniakan kita pada akal, akal ni adalah hujah kepada kita. Means apa yang kita nak buat adalah from our own choice. Kan? Kita nak minum, adakah ada siapa yang kontrol kita minum? Tak ada. Kita minum adalah kerana kita nak minum. Kita makan sebab kita nak makan. Kita yang pilih, kita yang pegang, kita yang mencari. So kita ada akal, yang mana akal tu kita akan fikir untuk kita melakukan ataupun satu-satu amalan. Ya khata'. Ni baru masuk 6 tahun semalam ni. Okey. Jadi tengok saya dah lupa dah apa cakap. Jadi apa yang berlaku ini semua termasuk di dalam takdir Allah. Ilmu Allah. Bahawasanya benda itu semua akan berlaku. So kalau kita nak faham actually apa yang akan berlaku, Allah dah tahu. Sebab tu Allah kata innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Allah tahu apa yang kita akan pilih. Tetapi bukannya Allah yang tentukan adakah kamu buat macam ni, kamu buat macam ni. Begitu sahaja, maka apa ertinya kita ini diuji. Tetapi kita diuji dengan akal yang Allah beri kepada kita. Tapi Allah tahu dah apa yang akan terjadi. Dan dengan kuasa Allah, Allah mengizinkan perkara itu berlaku. Dan perkara itu semua telah direkodkan ataupun termaktub di Lauh Mahfuz. So, bila benda itu kita pilih, kita lakukan, actually dia juga berlaku dengan kehendak Allah. Dengan keizinan Allah yang berkehendakkan perkara itu terjadi. Itu adalah takdir Allah. Tetapi apa sahaja yang berlaku itu juga, kita juga akan, orang yang mukallaf, yang ada akal ini semua, akan dipertanggungjawab. Kita yang memilih untuk nak mendengar kelas pada malam ini, kita yang ni, maka tetapi Allah hanya boleh mengurniakan satu bentuk hidayah. So hidayah ini adalah satu petunjuk. Kita tak tahu. Kan? Tetapi Allah suruh kita beramal. Dan Allah kata, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah. Kita tak tahu apa kesudahan kita, tetapi kita ini akan dipermudahkan ke atas apa yang telah ada.
telah termaktub kan tentang tulisan ataupun apa yang akan berlaku pada diri kita. Wallahu taala alam. Baik, saya ambil satu soalan akhir. Ada satu soalan bertanya, ada seorang ustaz dia cerita tentang kisah hijrah Nabi SAW yang mana dikatakan bahawa ular masa Abu Bakar masuk ke dalam gua ketika berhijrah dengan Nabi, dia telah disengat ular kerana ular tu mengatakan bahawa Abu Bakar telah menghalang dia daripada melihat Nabi. Iaitu dalam cerita ustaz itu, Abu Bakar telah menghalang ular itu, dan ular itu patuk Abu Bakar sebab Abu Bakar telah menghalang dia daripada melihat Rasulullah. Adakah benar kisah tersebut? Baik, jawapan saya, first kali entah daripada mana sumber yang dikutip ustaz tersebut, ular tu sengat kaki Nabi sebab halang dia daripada tengok Nabi. Dan orang Arab kata hadi min kisi atau hadihi min jaybi. Ini semua daripada poket dia lah. Daripada mana tu sumber tu. Tapi saya nak ingatkan semua, termasuk diri saya sendiri, jangan mudah-mudah ataupun kita ni suka-suka kutip apa-apa kisah yang kita dengar ataupun kita terus percaya. Atau kita terus pergi cerita sebar pada orang. Kan dalam ilmu hadis, orang yang macam ni, yang dengar, percaya, dengar terus sebar, dengar ini semua dipanggil sebagai Hatibul Lail. Hatibul Lail ni adalah pencari kayu api di waktu malam. Kan orang yang cari kayu api pada malam hari ni dia tak nampak. Pada zaman dulu ni dia tak nampak kayu ni kayu yang bagus ke, kayu ni kayu yang tak boleh jadi kayu api ke. Tapi apa-apa kayu tu dia ambil, dia raba-raba, dia ambil, dia bawa masuk, dia kutip dia. Jadi kita tak mau jadi seperti Hatibul Lail. Iaitu Hatibul Lail ni kita dengar dia entah daripada mana, sampai kita pun terus percaya tanpa kita nak selidik dulu, tanpa kita nak memastikan dulu kesahihan dia, tanpa kita nak semak, merujuk kepada ahli-ahli yang lebih pakar, tapi kita terus percaya dan kita terus sebar-sebarkan. Itulah yang menyebabkan banyak kisah-kisah popular yang tersebar di kalangan masyarakat actually tak ada sumber yang sahih, ataupun ianya bukan satu kisah yang ada nilai autentiknya. Adapun kisah ular yang sengat kaki Abu Bakar tanpa part, tanpa bahagian kononnya sebab nak halang ular tu daripada tengok Nabi, actually adalah sebuah kisah yang memang popular, disebutkan dalam beberapa buku-buku sirah. Antaranya kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Al-Mubarakfuri, ada juga ditulis oleh Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, ada juga dibawa oleh As-Suyuti dalam Durrul Manthur. Tapi cerita dia Nabi SAW masa tu tengah tidur dekat riba Abu Bakar, dekat gua tu lah. Lepas tu ada ular datang patuk kaki Abu Bakar, dan Abu Bakar masa tu sakit dan dia cuba untuk nak tahan sakit, dia tak bergerak-gerak, dan kesakitan tu sampai membuatkan dia keluar air mata dan menitis kena wajah Nabi SAW. And cumanya ada beberapa different version daripada kisah-kisah ni. Some sumber yang diriwayatkan kisah ataupun yang menceritakan kisah ni tak menyebutkan sanad. Yang ada pun sebut sanad, contohnya macam Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Tapi kita kena ingat, tak semestinya satu-satu riwayat ataupun kisah tu bila ada sanad terus kita boleh terima. Kita kena check dulu. Contohnya dalam sanad Al-Imam Al-Baihaqi ni, tentang kisah ni ada dua orang perawi yang bermasalah besar, iaitu Abdul Rahman bin Ibrahim Ar-Rasibi dan guru dia, perawi di atas dia, iaitu Furat bin As-Sa'ib. Abdul Rahman Ar-Rasibi ni muttaham bil kadhib, seorang yang dituduh telah berdusta. Al-Imam Al-Zahabi dalam Kitab Al-Mizan, dia kata ada banyak, dia ni bawa banyak cerita-cerita panjang, kisah-kisah yang batil, antaranya cerita di dalam gua ni. Dan dalam Syiar A'lam Nubala dia kata mungkar, tetapi Al-Baihaqi berdiam diri akannya. Dalam Al-Hafidh Ibn Hajar pun dia bersetujulah dengan pandangan Al-Imam Al-Zahabi. Furat bin Sa'ib pula dikritik teruk oleh ulama-ulama besar hadis. Macam
Al-Imam Ibn Ma'in, Al-Imam Al-Bukhari, Ad-Darqutni, Abu Hatim, Al-Imam As-Saji, An-Nasa'i dan lain-lain. Kebanyakan mereka menilai Furad bin Sa'id ni sebagai perawi yang matruk ataupun mungkar, perawi yang memang kena ditinggalkan hadis dia. Sangat-sangat lemah, sangat-sangat rapuh. Dan kena ingat, bila Al-Imam Al-Bukhari disebut mungkarul hadis pada seseorang perawi, bermaksud tidak halal riwayat daripada perawi tersebut. So kesimpulannya, kisah ini memang tidak sabit dan tak ada sandaran yang boleh kita terima. Ibnu Kathir pun nilai kisah ini sebagai kisah yang pelik lagi mungkar. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih semua di atas kesudian bersama dengan kita pada malam ini. Ada yang kata rasa macam dalam kuliah geofizik. Kalau saya salah betulkan balik, itu semua atas bacaan-bacaan saya sendiri, dan saya bukan pakar dalam bidang sains, tapi saya minatlah untuk nak relatekan Al-Quran, nak cuba untuk nak menyelongkarlah keindahan-keindahan Al-Quran supaya dia boleh mendatangkan satu kebahagiaan lah, senang cerita, pada diri saya sendiri bersama dengan Al-Quran. Jazakumullahu khairan. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Moga-moga bermanfaat kelas kita pada malam ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abdul Ihsan.